Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Minta respon, boleh dengar tak suara saya? Boleh. Ya, boleh dengar. Okey. Baik, kita fokus pada pembelajaran hari ini iaitu chapter baru, chapter 11. Okay, that's about isometric transformation. So, what you will learn in this chapter, we have 6 subtopics. Okay, first one is about transformation. Okay, transformation ni dia tajuk yang besar lah. Okay. Di bawah transformation, we have translation, and then we have reflection, and then we have rotation. Okay, kemudian ketiga-tiga tersebut, translation, reflection, rotation as a isometry. Kemudian ada tambahan satu lagi, that is about rotational symmetry. Okay, untuk peringkat kamu, tiga ni daripada topik yang lama jugalah, KBSM, okay, iaitu ada translation, reflection, rotation. Kemudian ada satu lagi enlargement. Okay, enlargement nanti kamu akan belajar semasa SPM nanti. Dan satu subtopik yang baru, rotational symmetry. Okay, dalam KBSM atau subtopik yang lama tak ada. Okay, tak ada tentang rotational symmetry. So, benda yang barulah. Baik, so antara keyword yang perlu kamu tahu untuk chapter ini adalah yang pertama is about object, okay, image, okay, sama je bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kemudian we have clockwise, ikut arah jam. Okay, and then anti-clockwise, lawan arah jam. Okay, ini kena betul-betul lah perkataan dia. Okay, lawan arah jam, bukannya arah lawan jam. Okay, dia adalah lawan arah jam. And then we have isometry, sama, congruent, congruency atau kekongruenan. Orientation, orientasi, axis, iaitu paksi. Center of rotation, pusat putaran. Reflection, iaitu pantulan. Transformation, penjelmaan. Okay, dalam bahasa Melayu, transformation adalah penjelmaan. And then we have translation, translasi. Symmetry, okay, sama juga. Vector sama rotation. So rotation adalah putaran. Okay, rotational symmetry iaitu simetri putaran. Order of rotational symmetry, okay, peringkat simetri putaran. Okay, ada banyak term yang perlu kamu tahu yang berkaitan dalam chapter 11 ni. Okay, saya nak kamu try jawab quizzes. Okay, sekejap lagi saya akan bagi link dia. Kita tengok pemahaman kamu macam mana. Okay, so get ready. Saya akan mula dari sekarang ni, simple je. Okay, simple saja soalan tersebut. Yang anda boleh mula menjawab sekarang. Okay, kita menanti Alisha. Alisha Sofia belum menangkap lagi kan? Okay, so saya rasa macam semua dah. Mana nak tengok Okay, 16 over 16 dan okay, so ada 16 orang. Okay, tanya kepada Liana, yang kedua Atilah, yang ketiga Sofia Imani. Okay, very good. Ni dia punya turutan lah. Okay, kenapa Liana dapat first? Okay, nanti kita akan tengok.
Okay, kamu tengok ranking kamu. Okay. So kalau tengok sini ada 1, 2, mana ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6 orang ni dapat 100, 7 orang. Okay, yang ke-8 Ibtisam. Okay, walaupun kamu dapat 100 tetapi skor bagi Liana lebih tinggi lah. Okay, so skor Liana lebih tinggi. 1, 2, 5, 7, 0. Lebih sikit je pada Atila. Okay, 1, 2, 5, 0, 0. Okay, Sofia Iman ni. Okay, ini lebih kepada kecepatan. Okay, kamu jawab dengan pantas. Okay, that's why kamu akan dapat bonus lah. Bonus dari segi markah tersebut. Okay, by the way, Tanya, okay, bagi yang dapat markah yang tinggi dan paling rendah kita tengok Alisha 60%. Okay, so melebihi 50%. Okay, itu baru berapa minit kan kita belajar. Okay, maknanya pemahaman at least 60% daripada kamu boleh jawab. Okay, bagus. Dan Tanya. Okay, sebelum saya masuk detail apa yang kita akan belajar pada hari ini, kita tengok sepintas lalu apa yang telah kamu jawab. Okay, macam mana ni? Sekejap ni. Okay, ini adalah soalan 1. Okay, does the shape shows a transformation? Okay, hanya seorang saja jawab no. Dia adalah transformation Okay, cuma dia punya orientation dia berubah. Alright, kemudian adakah ini transformation? Yes. Okay, dia hanya berubah direction sahaja. Okay, seterusnya ni of course lah no, sebab dia punya shape dia berubah. Okay, 4 orang jawab yes. Okay, nampak macam sama kan? Okay, sebenarnya tak sama. Okay, ini confirm shape dia berubah, so no. Okay, yang ni lebih kurang tadi kan? Okay, ini maknanya ini congruent. Okay, dia berkata congruent, same shape, same size. Okay, nampak dia punya size dia tidak sama. Okay, hanya seorang jawab yes. Okay, ini congruent. Okay, same shape, same size. Cuma orientation dia berubah. Okay, kita tidak tekankan tentang orientasi tersebut. Okay, seterusnya, which of the following does not show transformation? So, the answer is C. Okay, jawapan dia C sebab perubahan dari segi shape dia. Okay, kita tengok soalan 8 adalah dia congruent. So, jawapan dia bukan. Okay, maknanya semua dapat jawab bukan. Okay, bagus. And then, okay, ni semua, hanya seorang saja yang jawab yes. Okay, dia bukan congruent sebab dia not same, bukan sama size, bukan sama shape. Okay, soalan, ada satu lagi. Okay, ini jawapan dia adalah yes. Okay, mungkin sebab kamu tengok dari segi pandangan mata kasar, okay, mungkin agak, boleh tertipu lah, betul ke sama size kan? Okay, kalau betul depan mata kamu, mungkin kamu boleh ukur kan, menggunakan pembaris. Okay, so pada bagian pun saya ucapkan tanya. Okay, maknanya penguasaan kamu at least 60% berkaitan yang saya terangkan tadi. Baik, okay, kita pergi kepada seterusnya. Okay, sambungan kepada transformation, kita akan pergi lebih detail. Okay, transformation. Okay, before transformation take place, the original figure called the object. Okay, the object after the transformation. Okay, object tadi saya highlight. Perkataan yang penting. After the transformation, the shape is called the image. Okay, transformation is image of a point on the plane. When the object moves in a transformation, each point of the object follows the same pattern of movement. Okay, so transformation is a movement. Okay, movement with a certain orientation and match without changing the shape. Okay, kalau kamu tengok dekat diagram ni, kita ada diagram A, B, C, D. Okay, A, B, mana C dia? Okay, C dekat sini dan D dekat sini. Okay, sebab dia agak rapat ke situ. So, bentuk trapezium. Okay, ni adalah bentuk trapezium. So, kita ada A, B dan A, B, C, D. Kemudian, pergerakan dia daripada A tu akan pergi kepada A prime. Okay, saya namakan dia sebagai A prime. Okay, so A tu adalah objek. Okay, A adalah objek. Sini adalah objek. Okay, dan A prime tu adalah image dia. Okay, kamu kena ingat ni. So, kita ada objek dan ada image. So, biasanya image dia akan tanda atas tu lah. Okay, tanda prime tersebut. Okay, begitu juga dengan B. Okay, B daripada bawah, kemudian dia bergerak kepada B prime. Begitu juga dengan C, C kepada C prime, and then D kepada D prime. Okay, kalau kita tengok movement dia, okay, kat sini dia contoh B. Okay, pergerakan B ke kanan. Okay, pergerakan B ke kanan, 1, 2, 3. 3 ke kanan, kemudian dia naik atas, 1, 2, 3. Okay, 3 ke kanan, 3 ke atas. So,
bila setiap satu tu dia ada pergerakan, objek atau point yang lain tu akan follow. Okay, akan follow 3 kanan 3 atas. So, kalau kita tengok A, okay, 1, 2, 3, kemudian dia naik atas 1, 2, 3. Okay, tadi kita dah tahu dia adalah 3 ke kanan dan 3 ke atas. Ikutlah nak buat ke kiri ke kanan macam tu kan. Maksud saya yang simbol tu. Okay, so idea dia 3 ke kanan dan 3 ke atas. So kalau kamu tengok objek yang lain pun sama, C 3 ke kanan 3 ke atas, D pun sama, 3 ke kanan 3 ke atas. Okay, itu secara general berkaitan dengan objek dan image. Okay, saya cuba buka link. Baik, okey, ini adalah dari perisian GeoGebra. Okey, dari segi perisian GeoGebra, so apa yang kamu boleh perhatikan dekat sini, ada dua bentuk segitiga. Segitiga yang pertama iaitu berwarna oranye dan segi ketiga yang kedua adalah berwarna biru. Okey, garisan di bawah ni adalah movement dia. Okey, ini menggunakan software GeoGebra lah. So kalau kamu perhatikan nampak tak movement dia? Okey, saya pusing dahulu. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kan? Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Okey. So contohlah pergerakan dekat sini, okey. Contohlah pergerakan dekat sini, apakah pergerakan? Okey, ini dinamakan vektor Dinamakan vektor iaitu pergerakan daripada origin 00 to 31. Okey, daripada 00 D kepada E iaitu 31. So apakah pergerakan dia? Pergerakan di sini adalah 3 ke kanan. Ini saya tak boleh nak conteng. Harap kamu boleh tengok 3 ke kanan dan 1 ke atas. Okey, 3 ke kanan, 1 ke atas. Okey, katakan kita ambil contoh point yang paling mudah iaitu point C. Okey, point C ni senang nampak. Okay, daripada movement tadi 3 kanan 1 ke atas, so sama juga dengan C. Pergerakannya 3 ke kanan, 1 2 3 kotak, and then dia naik 1 ke atas. Okay, begitu juga dengan A, dia akan ikut benda yang sama, 1 2 3 ke kanan dan 1 ke atas. So B pun sama, 3 ke kanan, 1 ke atas. Okay, katakan saya ubah. Coba macam ni lah. Okay, ni jauh sikit. Okay, so pergerakan dia daripada vektor ni, atau kita boleh tengok pada C. Okay, C akan pergi ke C prime. Dia tak akan pergi ke B prime atau A prime. Okay, C akan pergi ke C prime. So, pergerakan ni adalah 1, 2, 3, 4. Okay, 4 ke kanan dan 1, 2 ke bawah. Okay, 4 kanan, 2 bawah. Okay, 4 kanan, 2 bawah. Okay, kita tengok point yang lain. Point A. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Okay, 4, 2. 4 kanan, 2 bawah. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Okay, B pun sama. 4 kanan, 1 bawah. Okay, so apa yang nak disampaikan dekat sini adalah apabila salah satu dia ada pergerakan dia, transformation dia, okay, bermakna setiap point tadi akan ikut. Okay, ini saya gabung antara point dan juga shape. Okay, dalam buku teks dia asingkan. Okay, point dan shape. So kat sini saya gabung. Okay, di mana apabila pergerakan setiap point tersebut, maknanya shape pun akan ikut sama. Okay, akan ikut sama. Okay, ikutlah berapa point ada pada shape tersebut. Mungkin bentuk segi 4, mungkin bentuk segi 5, okay, dan seterusnya lah, pentagon dan seterusnya. Okay, yang penting basic dia daripada point tersebut. Okay, kamu bergerakkan point tersebut. Okay, kemudian dah ada point A prime. Okay, kat sini tak nampak A prime. Okay, A prime, B prime, C prime. Kemudian kamu gariskan. Okay, kemudian kamu gariskan. Kamu tak perlu warna lah. Okay, ini sekadar nak tunjuk sahaja. Okey, itu yang pertama. Kita pergi seterusnya. Okey, what is translation? Okey. Pergerakan tadi adalah berkaitan dengan translation. Okey, berkaitan dengan translation. Okey, is the transfer of all point on the plane in the same direction and through the same distance. Okey, dia mestilah sama direction dan juga sama distance. Okey, with the translation, object and image have the same shape, size and orientation. Okey, ingat keyword dia. Okey, so point pertama sekarang ni di bawah transformation iaitu berkaitan dengan translation. Apa yang dimasukkan dengan translation tadi iaitu transfer of all point. Okay, setiap point tadi yang saya ceritakan tadi dia transfer, okay, mengikut direction lah. Okay, direction ke mana, ke kanan, ke atas, ke bawah apa semua tu, and then jarak dia pun mesti sama. So apabila melibatkan translation, okay, di mana objek dan image, okay, hasil yang warna segitiga tadi tu objek apa tu, warna oranye, warna oranye. Semoga saya tukar. Okey, warna oranye dan warna biru tadi. Okey, dia mempunyai image yang sama. Okey, kemudian dia mempunyai size yang sama dan orientasi yang sama. Okey, itu berkaitan dengan translation. So, translation can be described by specifying the direction and distance of the movement. Okey, direction dengan distance. Okay, distance kat sini refer pada yang kotak tadi lah. Okay, yang kotak tadi. Okay, translation can be described using two method.
Okay, yang pertama adalah direction of movement. Okay, sama ada to the right, to the left, to the upwards and downwards. Okay, distance yang kedua iaitu berkaitan dengan distance, number of unit. Okay, number of unit tadi yang kotak tadi lah. Okay, kalau dia tak tunjuk kotak pun kita boleh tahu pergerakan dia berapa. Kemudian dia mestilah ditulis dalam bentuk vector form. Okay, macam ni. Mesti kamu tahu A dan B. Okay, atas bawah. Jangan buat pecahan. Okay, jangan buat pecahan. Student selalu tersilap, dia akan tulis A per B. Okay, salah Okay, dalam bentuk vector form. So A ni, okay, A ni adalah refer pada X. Okay, yang ni refer pada Y. Okay, apa maksud X? X tu dia ada ke kiri atau ke kanan. Okay, paksi X lah. Saya guna istilah paksi X. Dia ada ke kiri atau ke kanan. B tu adalah pergerakan atas bawah. Okay, iaitu Y refer pada Y axis, iaitu atas bawah. Okay, ingat. A iaitu X refer kiri kanan. Y iaitu untuk B atas bawah. Okay, ada dua cara lah kita nak describe tentang translation dari segi ayat. Okay, sometimes dia minta kamu describe dari segi ayat. Yang kedua dari segi vector form ni. Okay, seterusnya. Jadi tema ini the coordinates of image when coordinate of the object is given. Okay, diberi coordinate of object. Okay, to locate the image. Okay, objek kepada image. Ingat, objek kepada image. To locate the image with translation AB. Okay, ni formula umum. So the coordinate of the object P, okay, will be mapped to, okay, cara pengiraan dia. Okay, ini adalah image. Kita ada P prime di mana apa tu, X yang asal tambah dengan A, Y yang asal tambah dengan B. So akan dapatlah hasil akhir dia P prime, X prime, Y prime. Okay, mungkin kamu agak confused ni, tapi kita tengok contoh. Contoh mudah lah. Okay, determine the coordinate of the image of point Q. Okay, dia suruh cari image bagi Q. So Q ni adalah objek. Okay, kamu mesti kenal pasti siapa objek, siapa image. Okay, with translation. Okay, dia dah beri. Ni yang saya katakan tadi. Okay, negatif 52. Negatif bermaksud dia, okay, yang belah atas ni adalah X ke kanan atau ke kiri. Okay, X tadi ke kanan atau ke kiri. Pecah dua. Ke kanan positif. And then ke kiri negatif. Okay. So yang kedua Y. Kalau kamu tulis ni lagi baik, di nota kamu lah. Sama juga ke atas. Okay, ke atas refer to positif, and then ke bawah refer to negatif. Okay, kena ingat X positif, X negatif, Y positif, Y negatif. Okay. Kemudian daripada contoh ni translation dia adalah negatif 5. Okay, ingat tadi X negatif adalah ke kiri. So, maknanya dia bergerak ke kiri sebanyak 5 kotak. Okay, 5 unit lah. Okay, kemudian 2. 2 adalah positif. Positif maksudnya pergerakan dia ke atas sebanyak 2 unit. Okay, negatif 5 ke kiri, 2 ke atas. Okay, ke kiri 5, ke atas 2. So, apabila dari segi presentation pada Cartesian plane, so kamu boleh tunjuk dekat sini daripada Q. Okay, kita start daripada Q kat sini. So dia nak translasi dia atau translation dia negative 5, 2. So bermakna dia akan bergerak ke kiri 5 kali. Okay, bergerak ke kiri 5 kali bermaksudnya 5 kotak lah. Okay, kat sini ada tanda dia. So 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Y dia 2, 2 maksudnya 2 ke atas. Okay, 5 ke kiri, 2 ke atas. So daripada Q akan menjadi Q prime. Okay, harap kamu boleh follow lah. Okay, itu kalau diberi Cartesian plane. Okay, yang kedua adalah menggunakan kaedah pengiraan. Okay, calculation. So first, kamu kena tahu koordinat untuk Q iaitu 3, 1. Okay, koordinat of Q adalah 3, 1. So mana dapat? Kat sini 3 dia tak nampak lah. Okay, kat sini adalah X dia 3. Kemudian Y dia 1. Okay, kena tahulah macam mana nak baca. So, daripada 3, 1 tu, 3 tadi, okay, kita akan ikut dia punya translation iaitu tambah negatif 5, kemudian tambah 2. Okay, tambah negatif 5, kemudian tambah 2. So, 3 tambah tolak jadi tolak, 3 tolak 5 dapat negatif 2, kemudian 1 tambah 2 dapat 3. Okay, boleh guna kaedah yang ini. Atau boleh juga guna kaedah yang kedua. Okay, ini saya lebih prefer guna kaedah kedua lah supaya mudah nampak. Okay, 3, 1 tu kita letak atas bawah. Okay, X untuk 3, Y untuk 1. Kemudian tambah translation dia negatif 5, 2. Okay, atas dengan atas, bawah dengan bawah. So, 3, cara baca dia 3 tambah negatif 5. Okay, so 3 tolak 5 dapat negatif 2. Sama juga macam tadi. Kemudian 1 tambah 2 dapat 3. Okay, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okay, so selepas kamu dah dapat bentuk vektor negatif 2, 3 tersebut. Okay, yang ni bukanlah koordinat. Okay, koordinat.
koordinat bukan bentuk macam ni. So jawapan akhir kamu mestilah tulis negatif 2, 3. Yang ini hanyalah untuk pengiraan sahaja. Untuk memudahkan pengiraan. So jangan tinggalkan jawapan kamu atas bawah. Dia bukanlah koordinat atas bawah. So koordinat mestilah kiri kanan. Negatif 2, 3. Itu dari segi pengiraan. Kalau dia beri Cartesian plane dari segi gambar rajah, senang. Kita just gerak-gerak saja. Tetapi kalau dia tak bagi, dia just bagi koordinat saja dan just bagi translation, kamu kena buat calculation. So saya prefer kaedah yang kedua. Kita pulanglah. Nak guna kaedah pertama boleh, kedua pun boleh. Alright. Baik, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Object A undergoes the translation. 3 negative 2. 3 is positive. Positive maksud dia bergerak 3 ke kanan. Kemudian negative 2. Negative 2 bermaksud dia bergerak 2 ke bawah. 3 ke kanan, 2 ke bawah. Next, determine the coordinate. The coordinate of object A if the image image A prime is as follow. Dia suruh cari objek pula. Dia suruh cari objek. Yang tadi cari image. Yang tadi cari image. Sekarang ni cari objek. Determine the coordinate of object. Dia ubah sikit je sebenarnya. So idea asal dia, objek ni kita tak tahu. Objek ni kita tak tahu. So kita boleh wakilkan sebagai XY. Kita boleh wakilkan sebagai XY. So kita ada X dan Y. Kemudian tambah. Kemudian translation dia adalah 3 negative 2. Kemudian is equal to. Ini adalah koordinat untuk image. Koordinat image mesti dah berada di akhir dia kan. So akan dapat negative 6, 1. Baik. So kita boleh ambil atas dengan atas, bawah dengan bawah. So kita boleh bawa 3 negatif 2 ni ke kanan. Kat sini pun ada dua kaedah. Nanti kamu akan belajar juga tajuk matrices. Tajuk matrices pun lebih kurang macam ni. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Saya tunjuk satu lah. So kita nak bawa 3 negatif 2 ni ke kanan. 3 negatif 2 tu ke kanan. So maka ni akan berlaku operasi tolak. So bermakna XY. Saya tunjuk contoh satu dulu. So akan dapat negatif 6, 1. Buka dan tutup. Tadi tambah. So sekarang akan jadi tolak. 3 negatif 2. 3 negatif 2. So 6. Atas dengan atas. Negatif 6 tolak negatif 3. Negatif 6 tolak negatif 3 akan dapat negatif 9. So 1 minus negatif 2. Negatif dengan negatif akan dapat positif. So 1 plus 2 equal to 3. So the final answer is negative 9, 3. Ini untuk X, Y. Alamak, susah pula saya nak pilih. So X, Y adalah negatif 9, 3. So bermakna koordinat dia adalah, jangan tulis macam ni. So koordinat dia untuk A tadi. So koordinat dia adalah negatif 9, 3. Nyatakan dalam bentuk koordinat. Baik, itu yang pertama lah. Boleh juga kalau kamu nak keluarkan satu lagi pengiraan. Katakan saya nak tunjuk contoh lain lah. Idea dia dekat sini. Tambah 3 sama dengan negatif 6. Ini kamu boleh keluarkan dia. Ini contoh lain contoh pengiraan yang lain. Dia tadi aku dalam buku teks. Tapi saya ceritalah sebab dia berkaitan dengan tajuk matrix juga. So, di mana X plus 3 is equal to negative 6. So, X is equal to negative 6 minus 3. So, we get negative 9. So, that's for X. And then for Y, we have, Y plus negative 2 is equal to 1. So, Y equal to 1 minus negative 2. So, negatif akan dapat positif. 1 tambah 2 akan dapat 3. So, therefore, we get the coordinate for the object is negative 9, 3. Boleh juga kamu guna kaedah macam ni. Di mana kamu keluarkan satu per satu. So, begitu juga dengan yang kedua. Example yang 10B ni, 9, 10. Kaedah yang sama juga. Kaedah yang sama. Kita bermula dengan X. XY. Kemudian kita tambahkan dengan 3, 2. So jawapan akhir dia adalah 9, 0. So bermakna katakan saya nak buat kaedah yang kedua, cara pengiraan yang kedua, iaitu X tambah 3
Okay, equal to 9. So x equal to 9 minus 3. So we get 6. And then y plus 2. Okay, y plus 2 equal to 0. Therefore, y equal to 0 minus 2. Okay, 0 minus 2 and then we get negative 2. Sekejap. Betul ke koordinat saya? Allah, ni silap. Patut lambat lain. Okay, 3 negatif 2 Bukan y tambah 2. Ada negatif. Saya baiki sikit. Y tambah negatif 2. Alright, y tambah negatif 2. Okay. So, tambah tolak jadi tolak. Okay, kat sini sebenarnya tolak. So, kat sini boleh juga buat positif. Okay, 0 plus 2 and then we get 2. So, y equal to 2. So, dapatlah koordinat untuk objek A iaitu 6, 2. Okay, terpulang kamu nak guna kaedah yang bawa yang kedua-duanya, 3 negatif 2 tu ke kanan, atau kamu nak keluarkan sebagai equation pun boleh juga. Alright. Okay, so define vector translation when position of image and object is given. Okay, diberi P prime. Boleh nampak ni? Saya besarkan sikit. Okay, diberi P prime is equal to 3, 6 and the object is P2, 9. Okay, ingat kedudukan dia. Okay, kedudukan dia pertama dia mestilah objek. Okay, pertama kedudukan dia adalah objek. Kemudian tambah dengan translation. Okay, translation tu saya buat XY lah. Okay, is equal to image. Ini idea dia. Okay, objek tambah dengan translation akan dapat kedudukan image. So, objek sekarang ni adalah 29. Kita buat atas dan bawah. Okay, plus XY. Okay, XY determine the translation. Okay, translation yang kita tak tahu. So, this here XY. And then image kita dah tahu iaitu 36. Okay, 36. So, therefore 29 tu kita boleh buat ke belakang. Okay, 29 ni kita boleh buat ke belakang. Okay, saya guna kaedah yang mula-mula tadi. So, therefore tinggallah sebelah kiri ni adalah XY. Okay, kemudian, so di sebelah kanan masih kekal 36. Okay, yang tu tambah tu dia akan jadi tolak. Okay, akan jadi tolak lah sebab sini ada positif. Okay, 29. Okay, kemudian, so kita ikutlah atas dengan atas, bawah dengan bawah. So, 3 tolak 2 akan dapat 1, 6 tolak 9 akan dapat negatif 3. Okay, kalau saya ada tersilap mana-mana, bagi tahu ya. Oh. Sebab dia menulis pandang depan ni dia susah sikit. Okay, so bermakna, okay, translation, yes, kamu just boleh kekalkan dalam bentuk begini. Okay, 1, negatif 3. Jangan buat bentuk macam ni pula. 1, negatif 3. Ni salah. Okay, ini adalah untuk koordinat. Kena pandai bezakan antara translation dan juga bentuk koordinat. Okay, so apabila dia minta translation, 1, negatif 3, bentuk dia atas bawah. Kalau dia minta koordinat, bentuk dia kiri dan kanan. Baik, itu adalah berkaitan translation. Okay, we go to reflection. Okay, reflection. Okay, sekejap saya buka dahulu dia punya GeoGebra tu. Okay, di sini ada 2 bentuk. Okay, yang berwarna warna apa kuning Okay, saya guna kuning lah. Okay, kuning dan coklat. Okay, kuning dan coklat. Sebelah kiri berwarna kuning, sebelah kanan berwarna coklat. So, kalau tengok daripada segi label A, okay, kita ada A sebelah kanan, A prime sebelah kiri. So, bermakna objek di sebelah kanan, image di sebelah kiri. Okay, objek di sebelah kanan, image di sebelah kiri. Okay, dia tak semestinya objek sebelah kanan. Saya boleh ubah nanti dia sebelah kiri. Okay, sekarang ni nak tunjuk contoh bahawa A tu berada di sebelah, objek tu berada di sebelah kanan, image tu berada di sebelah kiri. Okay, so kalau kamu tengok sini, di tengah-tengah ni ada reflection. Okay, line of reflection. Okay, dia punya apa nama antara pemisah dia lah. Okay, line of reflection. Sebagaimana kita nak tahu kedudukan, okay, kedudukan untuk image. Okay, katakan kamu tak tahu lagi kedudukan untuk image. So, keyword dia yang pertama, jarak. Okay, jarak di antara A atau mana-mana point. Okay, saya ambil contoh A menghala. Okay, menghala ke paksi tersebut. Okay, paksi, saya nak cip perkataan paksi tadi. Okay, menghala ke paksi reflection tu adalah sebanyak 3 kotak. Okay, A bergerak ke kiri, 3 kotak.
menghala ke paksi tersebut. Kemudian daripada paksi atau axis tu disebabkan 3, so kamu gerakkan lagi 3. Okay, gerakkan lagi 3 ke kiri. 1, 2, 3. So dapatlah A prime. Okay, saya ulang. A menghala ke axis tu adalah 3 kotak. So daripada axis tu kamu kena gerak lagi sebanyak 3 kotak. Okay, untuk B. B sebanyak 1, 2, 3, 4. Okay, so patah balik 1, 2, 3, 4. So dia ke kiri tu 4 kotak lagi. Okay, begitu juga dengan huruf apa ni? Huruf F. Okay, ini kiri kanan untuk kiri kanan. So 3 kotak ke kiri, kemudian ada lagi tambah 3 kotak. So dapatlah F prime. Okay, itu untuk reflection pada y axis. Okay, ini adalah reflection pada y axis iaitu GH. Okay, apa berlaku kalau saya ubah? Saya cuba kecilkan boleh tak? Apa berlaku kalau saya ubah G tu? Okay, dia tak menarik ni. Sekejap kemana dia lari tu? Oh, saya tak boleh nak tunjuk. Tak boleh nak tunjuk. Tak apalah. Saya buat yang mudah dulu. Okay, ini kalau menegak, kalau kita ambil macam ni, sekejap saya adjust dulu. Okay. Boleh nampak? Alright. So, saya harap kamu boleh nampak. So, apa yang berlaku sekarang? Tadi paksi dia dalam keadaan menegak vertikal. Okay, now paksi dia dalam keadaan condong. Okay. Konsep dia sama. Okay, konsep dia sama di mana jarak di antara objek ke paksi tersebut mestilah sama dengan jarak di antara paksi ke image. Okay, cuma tadi kita direct. Okay, direct by kotak. Okay, sekarang ni kita akan melalui bucu ke bucu. Okay, saya guna istilah bucu ke bucu. Okay, kamu tengok F. Daripada bucu kotak tu menghala ke paksi tadi, axis adalah sebanyak 1 kotak. Okay, ini dikira sebagai 1 kotak. Kemudian patah balik ke arah pantul ke sinilah. Okay, kita reflect ke sini, ke arah bawah tu sebanyak 1 kotak juga. Okay, kita tengok 2. Yang kedua iaitu A. Okay, saya ambil contoh yang mudah. A. Boleh nampak? Okay, saya harap boleh nampak. So, A menghala ke paksi sebanyak 2 kotak. Kemudian daripada paksi tadi, kamu tarik 2 kotak. 1 bucu ke bucu. 1, 2. So, dapatlah A prime. Okay. Ada yang separuh tak sini? Okay, ada yang separuh. Okay, separuh contoh B. Okay, ini tengok betul-betul. Tengok B, bucu ke bucu. 1, 2, setengah. Okay, saya guna istilah setengah. 1, 2, setengah. Okay, setengah kotak. Okay, 1, 2, setengah. Patah balik setengah, 1, 2. Okay, patah balik ke arah bawah. Setengah, 1, 2. Okay, saya ulang balik. B, jarak dia ke paksi adalah 1, 2, setengah. So, ke bawah lagi setengah. Okay, daripada paksi ke bucu tu adalah setengah. 1, 2. So, dapatlah B. Ada lagi tak setengah? Ada, okay. D. D pun setengah juga. Okay, 1, 2, setengah. So, setengah, 1, 2. Ni bawah tak nampak. Bawah tu tak pula. Saya pun tak boleh nak adjust. Baik. Okay, itu antara bentuk. Okay, antara bentuk kalau melibatkan axis tu dalam keadaan condong. Okey, yang pentingnya setengah tu. Okey, saya takut nanti kamu tak boleh nak baca bentuk setengah. Okey, kat sini, okay, saya ambil F. Okey, F jarak dia adalah 1,5. Okey, F jarak dia adalah 1,5. Kemudian patah balik setengah 1. Okey, 1,5, setengah 1. Okey, ingat jarak tu pentinglah. Okey, katakan saya ubah pula. Boleh main ubah kat sini. Okey, kali ni objek berada di bawah, image berada di atas. Okey, kita tengok jarak contoh A. 1,5 ke atas dia mestilah menghala ke atas. Kemudian image kamu pun menghala ke atas setengah 1. Okay, B 1 kotak. Okay, B prime 1 kotak. C 1,5 setengah 1 untuk C prime. D 1, 1. E 1,5 setengah 1. F 1, 2 setengah 1, 2. Banyak pula poin dia ni. Sebanyak poin kena cerita semua dah. Okey, tu antara contoh lah. So, key point dia kat sini, okay, kalau kamu tengok walaupun di mana dia berada, dia macam ada cermin kat situ. Okay, dia macam ada cermin pantulan dia. Okay, konsep dia tetap sama. So, nanti kamu belajar fizik pun samalah. Antara objek dan bayang-bayang kamu, konsep dia, jarak dia sama. Okay, tu adalah yang berkaitan dengan reflection. Okay, kita tengok nota. The properties of an image of a reflection. Okay, yang berkaitan dengan reflection. Okay, property
properties of an image of reflection are, okay, the image is the same shape. Okay, kalau kamu perasan, shape dia masih sama. Kemudian same size. Okay, same shape dan same size. Okay, as the object. So, sama dengan objek tadi lah. Okay, di mana bentuk dia sama, size dia pun sama. Okay, yang kedua, the image has different orientation. Okay, inverted size. Okay, and form mirror image. Okay, with another one. Okay, tadi kita tengok kan bentuk. Okay, saya tukar screen sekejap. Okay, so kita tengok di mana orientasi dia berubah. Okay, dia inverted lah. Okay, kalau tadi dia contoh warna yang objek tu menghala ke bawah, so yang kuning tu akan menghala ke atas. Okay, saya ada dua screen saya akan pandang kiri dan kanan. Okay, dia macam pembentukan form mirror image lah. Okay, bentuk dia akan berubah kat situ. Alright. Okay, we go to example 13. Okay, kamu tengok dulu example 13. Adin. Adin masih berada di sana? Adin, mana Adin? Ada, Alhamdulillah. Okay, which of the following pattern shows the orientation of reflection? So, adakah A ni reflection? Yes. Yes. Okay. Jawapan dia? Yes. Okay, bagus. Alicia Sofia. Okay, tak ada Alicia. Tak apalah. Okay, saya panggil Ibtisam. Okay, Ibtisam, adakah dia reflection? Ya. Ya. Anda pasti? Reflection ke tak? Yang B ni. Macam mana Ibtisam? No. No pula. Yes or no? Okay, tetapkan satu. Ibtisam. Tadi mula-mula yes. No. No. Okay, kenapa no pula? Sebab dia sama arah. Sama arah. Okay, so image dia pun dalam keadaan orientasi yang sama. Okay, so apabila reflect, so reflect mestilah dia akan orientasi dia berbeza. Okay, contoh macam tangan kanan dengan tangan kiri lah. Dia kan membuat dalam keadaan bentuk macam berdoa kan. Okay, dia jadi macam reflect. Okay, reflect. So, ibu jari kiri sebelah kiri, ibu jari kanan di sebelah kanan. So, dia akan reflect. So, orientation dia akan berubah dekat situ. Okay, so yang ketiga, jawapan dia, okay, agak-agak apa jawapan ni? Yes ke no? Okay, siapa-siapa boleh? Yes. Yes, okay. Kita tengok dari segi bentuk dia adalah inverted. Okay, menghala ke kiri and satu lagi akan jadi menghala ke kanan. Okay, ini dengan syarat kita menganggapkan dia punya axis tu berada di tengah-tengah. Okay, dia berada di tengah-tengah. Okay, bagus. Okay, describing reflection. Okay, ini yang berkaitan dengan Cartesian plane. Okay, kamu tengok contoh yang ke-15. Okay, in the following Cartesian diagram, the triangle M prime is the image, okay, of triangle M under reflection. Okay, describe. Okay, kali ni dia kena describe tentang reflection tersebut. Okay, dia kata triangle M prime is the image. Okay, yang berada di bawah ni adalah image, yang berada di atas ni adalah objek. Okay, so kalau kita tengok dia punya jarak segitiga tu, okay, daripada x-axis. Okay, daripada x-axis adalah sebanyak 2 kotak. Okay, yang ni sebanyak 2 kotak. Kemudian yang ni pun sama kat 2 kotak atau 2 unit lah kat situ. So, masing-masing setiap tu pun sama. Okay, kalau tengok dekat sini pula, okay, image. Okay, so maknanya situ ke bawah 1, 2, 3, 4. So turun lagi 1, 2, 3, 4. Okay, sama. Okay, sama juga. Okay, so bermakna kita boleh katakan the object M is reflected. Okay, reflected in the x-axis. Okay, ni cara kamu nak explain lah. Andai kata soalan tu minta kamu explain tentang reflection tersebut. Okay, ada kalau SPM pun ada. Dia minta kamu describe transformation bahagian reflection. Ingat, transformation tajuk yang besar. Di bawah dia yang pertama kamu dah belajar translation. Kemudian yang kedua kamu belajar reflection. Okay, nanti kita akan ada lagi 1 atau 2 lagi. Okay, seterusnya lah. Subtopik yang seterusnya. Okay, dan dalam SPM dia minta dia dah bagi gambar rajah macam ni and then kamu kena describe. Okay, ada markah untuk describe tersebut. Dan biasanya markah kalau kamu cerita tentang reflect, okay, reflection, 1 markah, dekat mana dia reflect pun dia akan bagi 1 markah. Okay, yang kedua, kita tengok gambar rajah yang kedua. Okay, M. Okay, M berada di sebelah kiri, M prime berada di sebelah kanan. So, objek berada di sebelah kiri, image berada di sebelah kanan. So, first kita check dahulu adakah jarak dia sama. Okay, kat sini ada 2. So, kat sini pun ada 2. So, kalau tengok point ni dengan point ni, adakah dia sama jarak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, sama juga. So, boleh dikatakan bahawa kita describe dia sebagai di objek M. Okey, objek ni, M ni is reflected in the y-axis. Okey, dia reflect dekat y-axis. Okey, ini kalau dia tak bagi garisan tersebut lah. Okey, ada setengah yang macam tadi, contoh yang awal-awal saya tunjuk, kita ada garisan HG ke apa tadi? Saya try tukar. Okey.
GH. Okay, dia ada line GH. Okay, kalau case macam ni kamu kena cerita dia reflect pada line GH. Okay. Tu kena cerita lah, kena cerita lebih jangan kamu buat y axis, x axis sebab tak ada kaitan kat situ. Melainkan dia berada, garisan tu berada betul-betul di atas x axis atau y axis. Okey. Ini satu lagi yang perlu kamu tahu, bukan saja nak mencari, bukan saja nak explain, but kamu kena tahu bagaimana nak melukis. Okey, tajuk ni banyak melukis lah. Okay, draw the image of triangle ABC. Okay, triangle ABC with a reflection. Okay, reflection on line LM. Okay, ni dia dah bagi tu. Dia ada triangle ABC, kemudian dia ada line LM. Okay, saya cuba ke atas sikit. Okay, so macam tadi saya ceritakan bagaimana untuk kita melukis atau mengenal pasti reflection dia. Yang pertama kita tengok B. Okay, yang paling dekat. B jarak dia 1 ke kanan. So, kamu ke kanan lagi sebanyak 1 kotak. Terus buat B prime. Okay, so A 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, tandakan A prime. Okay, kemudian kita ada C. C baik segitiga. Kalau bentuk segi 4, segi 5 banyak point nak kena buat kan. Okay, yang ni pun sama. 1, 2, 3, 4. Okay, silap. Cara tu silap saya eloknya letak dekat sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, kat sini. Itu kalau kamu nak ikut jarak dia lah. Okay. Ataupun kalau secara logik. Okay, secara logik. C berada betul-betul di bawah A. Okay, C berada betul-betul di bawah A. So, kamu tariklah daripada A prime tu turun ke bawah pun boleh juga. Okay, daripada A prime turun ke bawah. So, berapa banyak dia turun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6, 3, 3, 6. Okay, so turun 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, apabila dah dapat setiap point tersebut, maka kamu kena draw. Okay, kamu draw triangle dia. Ni guna pembaris Saya tak ada pembaris ni. So, saya freehand. Tu dia menggigil-gigil. So, jangan buat macam ni Don't try this at home. Okay, pastikan kamu guna pembaris. Okay, pastikan kamu guna pembaris. Saya freehand kat sini. Okay, so lebih kurang bentuk macam tu lah. Okay, bentuk segitiga. So, dia macam flip. Okay, flip daripada objek di sebelah kiri akan pergi kepada objek di, image di sebelah kanan. Baik. Apa lagi. Okay. So, itulah secara ringkas. Panjang kat topik ni. Walaupun 2 subtopik. Okay. Saya hanya baru cerita berkaitan dengan 2 subtopik. So, we go to the first. Okay. Yang pertama tadi transformation. Pastikan kamu tahu apakah definisi untuk transformation. Kemudian kamu dah belajar tentang translation. And then kamu dah belajar tentang reflection. Okay. Translation tadi. Objek dia tetap sama, bentuk dia tetap sama, semua dia berubah ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Okay, ini kamu ada tanda AB tadi. AB tu refer to X dan Y. Okay, mana tadi? Alah, saya tunjuk lah. Okay, yang ni. So, kita ada ke kiri dan ke kanan. Okay, ini lebih spesifik lah. Okay, X tu ada ke kiri atau ke kanan. Refer to positive or negative. Positif ke kanan, negatif ke kiri. Kemudian di sebelah bawah adalah untuk Y. Positif di sebelah menghala ke atas, negatif akan bergerak ke bawah. Okay, itu basic, paling simple berkaitan dengan translation. Kemudian kamu belajar tentang reflection. Okay, konsep reflection dia mesti ada exist. Okay, paksi dia. Okay, paksi exist dia tu, ini berapakah jarak setiap point tersebut. Okay, basic dia pada point. Kalau kotak, setengah kotak pun mesti dikira juga. Okay, so for the next class, saya nak kamu baca juga berkaitan dengan rotation. Okey, berkaitan dengan rotation. Kemudian, ketiga-tiga ni adalah sebagai isometri dan juga baca tentang rotational symmetry. Okey, ada 3 subtopik seterusnya. So, saya harap kamu boleh baca dululah. Kelas seterusnya tak silap saya hari Rabu. Okey, hari Rabu. Okey, sebenarnya ada satu lagi iaitu enlargement. Okey, enlargement tu dalam topik saya SPM nanti. Form 4 atau Form 5? Saya rasa Form 4. Okay, so benda ni kamu akan jumpa lagi. Okay, benda ni kamu akan jumpa lagi. So, basic untuk form 2 sekadar pengenalan. Apakah itu translation, apakah itu reflection, okay, apakah itu rotation semua. Okay, untuk lebih advance, dia minta kamu explain. Dia tunjuk gambar, kamu explain translation tu macam mana. Okay, X, Y dia macam mana. Reflection dia tu macam mana. Okay, berapa jarak dia. Begitu juga dengan rotation. Okay, rotation ada berkaitan dengan degree, clockwise atau anti-clockwise. Okay, kemudian
Untuk peringkat yang seterusnya, dia akan menggabungkan. Okay, yang ini kamu belajar satu-satu. Translation, reflection, rotation. Okay, untuk peringkat seterusnya, dia akan menggabungkan. Rotation, contoh, rotation dengan translation. Rotation dengan reflection. Translation dengan reflection. So, dia akan gabung. Okay, dia bagi gambar raja, objek, pertengahan objek tu, objek ke image, dia akan melalui dua transformation. Contohlah translation dan reflection. So yang pertama dia buat translation, okay, dia tunjuk gambar kedua. Kemudian dia tunjuk gambar ketiga. Dia tunjuk gambar saja. So kamu kena keluarkan maklumat. Okay, apakah transformation yang berlaku daripada gambar pertama kepada gambar kedua kepada gambar ketiga. Okay, itu untuk peringkat SPM lah. Okay, so maknanya kat sini basic, okay, paling basic kat sini kamu kena faham betul-betul apakah translation, reflection dan rotation supaya bila kamu masuk peringkat SPM tadi tak ada masalah.